इस 28 साल के दलित आदमी को लोगों ने बहुत बुरी तरह से पीटा क्योंकि उसने एक अपर कास्ट के आदमी के टू व्हीलर को हाथ लगा दिया था। कर्नाटका के विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था यह इंसिडेंट इसी जुलाई में। मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में ये दलित कपल पेस्टिसाइड पीने पर मजबूर हो गए क्योंकि पुलिस उन्हें जबरदस्ती निकाल रही थी उनकी जमीन से। These 3 women in Bihar's Muzaffarpur district were called witches. They were made to drink urine. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Anisa binti Ahmad Faris, nombor matrik 262622. Jadi di dalam video pendek kali ini, saya akan menceritakan konflik kasta yang berlaku di negara India. Negara India merupakan sebuah negara yang masih lagi mengamalkan sistem kasta. Sistem kasta ini mempunyai 4 golongan. Yang pertama merupakan golongan Brahmin yang terdiri daripada golongan para cerdik pandai. Dan nombor 2, Kshatriyas ataupun golongan yang terdiri daripada para pemerintah dan pahlawan. Dan yang nombor 3 merupakan golongan Vyas ataupun golongan yang terdiri daripada para pedagang ataupun perniaga. Dan yang keempat ataupun yang terakhir merupakan golongan Sudras yang merupakan golongan tidak mempunyai apa-apa kemahiran dan apa yang mereka buat hanyalah bertani. Apa yang menariknya di sini ialah Dalit ataupun golongan tidak boleh disentuh merupakan sebuah golongan yang tidak berada di dalam sistem kasta yang terdapat di negara India. Jadi mengapa hal ini berlaku sedangkan Dalit ini diletakkan di bawah artikel 341 dan 342 di bawah Perlembagaan India? Golongan Dalit ini merupakan golongan kasta berjadual. Tetapi mereka sering ditindas dan dihina oleh golongan lain. Golongan Dalit ini sentiasa ditindas oleh golongan lain hanya kerana mereka ini tidak mempunyai kasta. Mereka juga dihalang daripada memasuki kuil, tempat beribadat yang mereka lakukan secara beramai-ramai, tetapi golongan Dalit ini tidak dibenarkan sama sekali untuk menghadiri majlis ritual yang dijalankan di negara India. Dan yang kedua, mereka juga tidak dibenarkan berada di dalam sebuah perkampungan yang sama di mana keempat-empat golongan ini berada di dalam satu perkampungan yang sama tetapi golongan Dalit ini tidak boleh berada di dalam perkampungan tersebut. Dan yang terakhir ialah menikahi golongan lain selain golongan Dalit. Golongan Dalit ini tidak dibenarkan sama sekali untuk menikahi golongan kasta yang lain kerana hal ini meletakkan Dalit sebagai sebuah kasta yang sangat hina. Jadi pelbagai solusi ataupun tindakan telah diambil oleh kerajaan India untuk menghapuskan sistem kasta atau menegakkan hak asasi golongan Dalit ini. Di mana sistem ini diletakkan di bawah NHRC ataupun Indian National Human Rights Commissions, di mana hak asasi golongan Dalit ini akan terjamin di bawah akta ini. Tetapi hal ini masih tidak dapat diselamatkan. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang ingin saya katakan di sini, kerajaan India gagal melaksanakan undang-undang yang mereka sendiri meletakkannya di dalam Perlembagaan Negara India. Malah, golongan pemerintah dan ahli politik malah menyuap para polis ataupun para pegawai yang terlibat dalam menyiapkan laporan atau menerima laporan daripada golongan Dalit ini. Jadi hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana Dalit ini merupakan manusia biasa seperti kita, di mana manusia juga harus menerima hak asasinya sebagai seorang manusia. Teori yang saya gunakan bagi menganalisis konflik kasta di negara India ialah mapping. Jadi mapping ini akan merungkai sejarah, mengkaji sejarah, kronologi konflik yang berlaku di dalam negara India ini. Mapping juga akan menganalisis golongan-golongan yang terlibat di dalam konflik ini. Mapping adalah alat visual untuk menggambarkan interaksi antara pihak lawan. Ini adalah untuk memahami keadaan dengan lebih baik, di mana konflik kasta di India terdiri daripada golongan Brahmin, Kshatriyas, Vyas, Sudras dan Dalit atau golongan yang tidak boleh disentuh. Konflik bermula apabila orang Dalit ditindas oleh kasta yang lain. Mapping juga boleh melihat dengan jelas hubungan antara
pihak-pihak yang terlibat, iaitu hubungan antara kasta yang tidak berada dalam keadaan yang baik. Dalit telah didiskriminasi oleh kasta lain. Mapping juga akan menunjukkan campur tangan atau tindakan yang diambil oleh beberapa pihak. Konflik kasta di India mendapat beberapa campur tangan dan tindakan dari pentadbiran pemerintah tetapi masih tidak berjaya. Jadi, kaedah mapping ini telah banyak membantu saya dalam menganalisis konflik kasta yang berlaku di negara India. Secara konklusinya, saya ingin merumuskan bahawa sistem kasta di negara India tidak akan berubah jika pentadbiran di negara India ataupun perlembagaan di negara India itu sendiri berubah ke arah yang lebih baik. Itu hanya terletak kepada negara itu sendiri.